Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah pada kali ini saya akan bincangkan tajuk awarid al-ahliyah, ataupun halangan-halangan terhadap keahlian ataupun kelayakan, sama ada ahliyah wujub ataupun ahliyah adab. Di ahliyah wujub bermaksud seseorang itu berkelayakan untuk menerima suatu kewajipan ataupun sesuatu hak. Ahliyatul adab pula bermaksud keahlian seseorang untuk melaksanakan dan berlakunya kesan-kesan daripada apa tindakan atau apa perbuatan yang dilakukan. Okay? Kali ini kita akan bincang awarid. Ini halangan terhadap ahliyah. Maksudnya ahliyah seorang itu dah wujud, dia telah ada ahliyah wujub. Maksudnya dia, sebagai contoh, dia telah hidup dan dia telah ada ahliyah adab, sama mumayyiz ataupun dia telah baligh, kan? Walau bagaimanapun, walaupun dia telah hidup, dia mempunyai kehidupan dan dia telah mumayyiz, hatta dia telah akil baligh, kemudian berlaku halangan-halangan terhadap ahliyah tersebut sehingga kemungkinan ahliyah adabnya hilang ataupun ahliyah wujub dia hilang, dengan mana dia telah meninggal dunia lah, sebab tidak ada kehidupan. Bila tidak ada kehidupan, maksudnya ahliyah wujub dia akan hilang lah. Ataupun dia tidak menghilangkan kedua-dua ahliyah, tetapi ada sebahagian hukum syarak berbeza dengan orang yang mempunyai keahlian ataupun kelayakan yang sempurna. Okay? Qad ya'ridu lil insani ba'da kamali ahliyatihi ma yuziluha aw yunqisuha aw yu'athiru fiha bitaghyiri ba'd al ahkam bin nisbati liman urida lahu. Kadang-kadang datang kepada manusia setelah sempurna keahliannya sesuatu perkara yang boleh menghilangkan keahlian seseorang ataupun mengurangkannya, au yu'athir fiha, memberi kesan pada keahliannya dengan mengubah beberapa hukum-hukum syarak disebabkan ataupun bagi orang yang menghadapi ataupun didatangi dengan awarid-awarid tersebut. Okay? Jadi awarid ahliyah ini kadang-kadang dia boleh menghilangkan, menghilangkan ahliyah tu. Jadi ahliyah wujub hilang ataupun ahliyah adab hilang. Au yunqis, sebab kita ada ahliyah wujub kamilah, ahliyah wujub naqisah, kan? Jadi ada ahliyah wujub, ahliyah adab kamilah, ahliyah adab naqisah. Mungkin orang tu telah sempurna ahliyah adab. Ahliyah adab kamilah sebab dia akil dan baligh. Tapi disebabkan berlakunya ataupun datangnya awarid ini, maka ahliyahnya tu berkurangan menjadi ahliyah adab naqisah sebagai contoh. Itu yunqisuha ataupun yu'athir, maksudnya ahliyah adab dia kamilah, ahliyah wujub dia pun kamilah, tetapi ada sebahagian hukum syarak yang berbeza sedikit disebabkan kedatangan awarid-awarid ataupun halangan-halangan ini. Wa hadhihi al-umur tusamma bi'awarid al-ahliyah. Perkara-perkara ini dinamakan sebagai awarid ataupun halangan terhadap ahliyah kelayakan seseorang. Fa'awaridil ahliyah hiya ma yatra'u lil insan min al-umur fayuzilu ahliyatahu aw yunqisuha aw yughayyiru ba'd ahkamiha. Ditarikh bagi awarid adalah sesuatu perkara yang datang kepada manusia. Minal umur, bayan daripada ma tersebut, maka bila mana awarid ini datang, fayuzil ahliyatahu, maka awarid ini menghilangkan keahlian seseorang, au yunqis ataupun mengurangkannya, au yughayyir ataupun mengubah sebahagian hukum hakamnya. Anwa'ul awarid, bahagian-bahagian awarid terbahagi kepada dua: awarid samawiyah, awarid yang dinisbahkan kepada langit; awarid muktasabah, awarid yang diusahakan oleh manusia. Al-awarid as-samawiyah, bahagian awarid yang pertama iaitu al-awarid as-samawiyah.
hiya al-umur allati tathbutu min qibali sahibi syar' bidun ikhtiyari al-insan wa lihadha nusibat ila sama'. Perkara-perkara yang sabit ataupun berlakulah perkara-perkara ini dari pemilik bagi syarak ini. Itu maksudnya perkara-perkara ini datang daripada Allah. Bidun ikhtiyari al-insan, tanpa ada pilihan daripada manusia. Manusia tidak boleh buat apa. Sebab itu adalah bukan daripada apa yang diusahakan manusia, tetapi merupakan perkara yang telah ditetapkan oleh Allah. Walihadha nusibat ila sama', kerana itulah awarid ini dinisbahkan kepada langit. Sebab kita katakan awarid ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ada pilihan daripada manusia. Itu kita panggil awarid samawiyah. Awarid ini dinisbahkan kepada langit, yang kita anggap pentadbiran ataupun kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala itu, sebab kita nisbahkan kepada langit. Mithlu al-jununi wal atahi wal marad wal mauti, seperti gila, atah penyakit akal, kekurangan dari sudut akalnya, sakit ataupun kematian. Yang kedua, al-awarid al-muktasabah wa hiya ma kana lil insani fiha kasbun wa ikhtiyarun. Awarid yang diusahakan oleh manusia. Hiya ma kana lil insan, sesuatu halangan-halangan yang manusia ada peranan ataupun ada usaha dan juga pilihan daripada manusia bagi awarid-awarid ini. Manusia lah mempunyai peranan. Maksud manusia yang mengusahakan, manusia yang memilih untuk menyebabkan awarid ini berlaku kepada seseorang. Kalau dia juga mempunyai pilihan dan dia juga boleh berusaha supaya awarid tak datang kepada dia. Tapi disebabkan dia memilih untuk awarid itu datang kepadanya, maka sebab itulah dia awarid ini sebagai awarid muktasabah. Sebab kita kata manusia ni dia diberikan dengan usaha dan ikhtiar. Al-kasbu wal ikhtiar, ada usaha dan ada ikhtiar. Walaupun al-kasbu wal ikhtiar itu la yu'athir, tidak memberi kesan, tidak memberi bekas, tapi ada usaha yang diberikan kepada manusia. Jadi usaha-usaha itulah dan pilihan-pilihan itulah yang menyebabkan awarid ini dinamakan sebagai awarid muktasabah. Wahya nau'ani. Al-awwal ma yakunu min nafsil insan, awarid itu datang daripada diri manusia itu sendiri, seperti jahil, dia memilih untuk jahil, tak mau belajar. Wasakar, dia memilih untuk mabuk, dia ambil minuman memabukkan. Wal hazal, dan dia bermain-main. Al-thani ma yakunu min ghairihi, awarid yang datang daripada orang lain. Wahwal ikrah, itu adalah paksaan. So, halangan itu daripada manusia juga, tapi manusia itu sendiri, tapi orang lain yang memaksanya untuk melakukan sesuatu. Awarid samawiyah yang akan kita bincangkan pada kali ini ada 6. Mungkin ada di sana awarid-awarid yang lain, tapi bagi tujuan kuliah ini kita akan bincangkan 6 awarid, iaitu al-junun, al-atahu, al-atah. Junun kita kata gila, atah yang kita kata penyakit pada akalnya, penyakit pada sehingga dia tidak mampu berfikir dengan sempurna. An-nisyan, lupa. An-naum wal ighma, tidur dan juga pitam. Al-marad, sakit. Al-maut, kematian. Awarid yang pertama, halangan yang pertama akan bincangkan pada dalam kuliah ini adalah al-junun, itu gila. Wa ikhtilalul aqli bihaitsu yamna'u jiryan af'ali wal aqwali ala nahjil aqli illa nadiran. Junun, satu kecacatan pada akal sehingga menegah berlakunya perbuatan dan perkataan atas kebiasaan akal, atas normal orang yang berakal. Illa nadiran, melainkan jarang sekali. Sangat jaranglah berlaku perbuatan-perbuatan atau perkataan yang keluar dari mulutnya itu atas
kebiasaan orang yang berakal. Sekarang orang berakal, dia akan bertutur kata dengan baik, dia akan bertutur kata dengan mengikut suasana sekelilingnya. Tetapi orang gila ni, perbuatan dia dan juga perkataannya tidaklah seperti orang yang berakal, seperti orang yang normal. Wal jununu naw'ani, jununun asliyun, jununun tari'un. Okey. Junun ada dibahagikan kepada dua. Junun asli bermaksud ayyablugha al-insanu majnunan. Manusia itu baligh dalam keadaan gila. Jadi masa dilahirkan pun telah gila, telah mempunyai kecacatan pada akal. Ini dipanggil junun asli. Jununun tari' ayyablugha akilan. Dia baligh dalam keadaan berakal. Okey. Dia bukan kira masa lahir tu, masa dia baligh. Ketika dia baligh itu dia berakal. Summa yatra'u alaihi al-junun, kemudian sifat gila selepas daripada itu. Jadi gila itu datang selepas dia baligh, dia berakal. Wa kullu minhuma imma mumtaddun aw ghairu mumtaddin. Kedua-duanya ini, junun asli dan junun tariq ini, sama kemungkinan junun itu berterusan ataupun tidak berterusan. Jadi dia putus-putus, siang saja ke gila, malam dia siuman, ataupun siang dan malam berterusan dia dapat ada dalam keadaan gila, tidak siuman. Wal jununu binawaihi la yu'athir fi ahliyatil wujud. Junun pada dua-dua bahagian ini tidak memberi kesan bagi ahliya wujud. Li'annaha tathbutu bil hayah, kerana junun ini li'annaha, kerana ahliyah wujud ini tathbutu bil hayah, sabit dengan kehidupan. Ahliyah wujud, asas bagi ahliyah wujud adalah kehidupan. Dan orang gila ni kita dianggap sebagai orang yang masih hidup, yang mempunyai kehidupan, cuma akal saja tidak sempurna. Fayadmanu min malihi ma yutlifuhu. Jadi orang yang ada ahliyah wujud ini ada hukum hakam dia. Apa hukum dia? Dia perlu membayar ganti rugi daripada hartanya, barang mana yang dia rosakkan. Apa-apa yang dia rosakkan, apa-apa yang dia binasakan, dia perlu bayar ganti rugi daripada harta yang dia miliki. Kalau dia tak ada harta, wali dia lah. Wali dia kena bayar ganti rugi bagi barang-barang yang dirosakkan. Wa tajibu az-zakatu fi mali, dia wajib membayar zakat daripada hartanya. Kalau hartanya, dia mempunyai harta yang banyak, punya harta banyak, wajiblah juga untuk dia mengeluarkan zakat. Jadi wali dia akan mengeluarkan zakat bagi pihak dirinya. Al-jununu yu'athiru fi ahliyatil ada'i wa yu'dimuha. Gila ini memberi kesan kepada ahliyah ada dan juga menghilangkan ahliyah ada. Li'annaha, kerana ahliyatul ada tathbutu bil aqli wat tamyiz, sabit ia dengan akal dan juga tamyiz. Bila seseorang itu berakal, bila seseorang itu memayyiz, maka dia akan memiliki ahliyah ada. Kalau dia tidak berakal dan dia juga tidak memayyiz seperti orang gila ini, maka tidak wujudlah sama sekali ahliyah ada. Dan dia juga akan memberi kesan kepada sebahagian hukum syarak. Okay? Amma fil ibadat, contohnya dalam hal-hal ibadat. Fa in kana al-jununu mumtaddan, sekiranya gila ini berterusan, fa innahu yuskitul ibadati ay yamna'u wujubaha aslan. Sekiranya junun ini berterusan, tidak ada, memang sepanjang waktu dia berada dalam keadaan gila, maka dia akan menggugurkan ibadah dan menegah kewajipannya sama sekali. Maksudnya seorang itu, orang gila itu memang tidak wajib untuk sembahyang, tidak wajiblah untuk melaksanakan apa-apa ibadat. Li fawatil qudrah 'ala al-ada' fil hal junun, kerana dia tidak ada kemampuan untuk melaksanakan ibadat-ibadat tersebut dalam keadaan gila itu wujud pada dirinya. Fala yukhatabu bis salati wala bil haji wala bis shaumi wala, maka dia tidaklah dituntut untuk melakukan sembahyang, haji, puasa dan juga kafarat. Yakni apa jenis ibadat pun dia tidak dituntut untuk melaksanakannya. Amma fil jinayat, adapun dalam hal-hal jenayah, fa innahu la yus'al 'anil jinayat allati yartakibuha
illa fi malihi. Dia tidak dianggap salah terhadap jenayah-jenayah yang dia lakukan, melainkan jenayah melibatkan hartanya. Wala tuqamu alaihi al-hudud idza irtakaba ma yujibuha, dan dia tidak akan dikenakan hukuman hudud apabila dia melakukan sesuatu jenayah yang mewajibkan ke atasnya hukuman hudud. Dan kalau dia perlu dikenakan hukuman kerana mencuri ke atau kerana minum arak ke, disebabkan dia gila, hukuman-hukuman hudud ini tidak boleh dikenakan terhadapnya. Begitu juga jenayah-jenayah yang lain tidak boleh dia dianggap salah, melainkan pada hartanya. So, kalau hartanya itu dikira bersalah, maksudnya dia perlu bayar ganti rugi menggunakan hartanya, ketika itu bolehlah kita katakan orang yang gila ni bersalah dan dia perlu membayar sebahagian denda-denda kerana kesalahan yang dia lakukan ini. Kesalahan yang dia lakukan yang melibatkan urusan harta, maksudnya dia merosakkan harta orang lain ataupun dia dia merosakkan, membinasakan harta orang lain, dan dia perlu bayar ganti rugi, dan ganti rugi itu perlu dikeluarkan daripada hartanya. Baik, awarid samawiyah yang kedua ialah al-atah wa ikhtilalun fil aqli yaj'alu sahibahu qalilal faham mukhtalitul kalam fasidat tadbir. Kecacatan pada akal yang menyebabkan orang yang mengalami kecacatan ini mempunyai kefahaman yang kurang, percakapan yang berterabur, dan pengurusan yang rosak. Okay? Jadi atah ini peringkat sakit mental, kita anggap sakit penyakit akal, penyakit mental yang rendah daripada penyakit gila. Penyakit gila. Jadi kalau gila tu dia tidak mempunyai kefahaman sama sekali, akal dia tidak boleh berfungsi sama sekali. Jadi atah ini dia ada kemampuan, akalnya ada kemampuan untuk berfikir, tetapi tidaklah sampai kepada tahap orang yang normal. Jadi kefahamannya sangat sedikit. Kalau percakapannya pun tidak sama, percakapan dia berterabur, dan segala urusan-urusan yang dia lakukan akan menjadi rosak lah, akan menjadi rosak juga, tidak sempurna. Al-atahu naw'ani, atah ada dua bahagian. Atahun la yabqa ma'ahu idrakun wala tamyizun wa sahibuhu yakunu kal majnun. Atah satu penyakit, penyakit mental, penyakit pada akal, kelemahan pada akal yang tidak kekallah bersamanya apa-apa kefahaman. So, dia tidak mempunyai sebarang kefahaman, wala tamyiz, dan tidak mempunyai sebarang ataupun kemampuan untuk membezakan sesuatu. Wa sahibuhu yakunu kal majnun. Jadi orang yang mengalami penyakit ini hukumnya sama seperti orang yang gila. Jadi dia rendah sikit hadap gila, tapi dari sudut perbuatan-perbuatan yang percakapan yang dia lakukan itu seolah-olah dia tidak memahami apa-apa sesuatu lah. Jadi hukum dia sama macam orang gila. As-sani atahun yabqa ma'ahu idrakun wa tamyiz. Kelemahan pada akal yang masih kekal padanya kemampuan untuk memahami sesuatu dan juga kemampuan untuk membezakan sesuatu, walakin laisa ka idrakil uqala, tetapi tetaplah tidaklah sampai tahap seperti orang yang berakal. Wa bihadzal atah yakunu al-insanu al-balighu kas-sabiyil majnun, kas-sabiyil mumayyiz fil ahkami. Jadi atah pada bahagian kedua ini hukum dia sama macam manusia yang baligh, hukumnya walaupun orang yang lemah ini dia telah balik sampai cukup umur, tetapi hukum dia adalah sama seperti kanak-kanak yang mumayyiz. Kanak-kanak mumayyiz yang tidak sampai tahap balik lagi. Jadi dia pada peringkat yang ketiga tu, peringkat kanak-kanak tetapi yang mumayyiz. Wa kana ahliyatuhu al-ada' indahu naqisah. Jadi hukumnya adalah ahliyat ada' naqisah, sebab dia mampu berfikir, cuma kemampuannya itu tidak sempurna. Sama juga macam kanak-kanak lah, kanak-kanak yang mumayyiz yang boleh berfikir juga, tetapi
kemampuan berfikirnya, kematangannya itu mungkinlah tak sama seperti orang yang telah baligh. Jadi fatuqbal minhu at-tasarrufat an-nafi'ah naf'an mahdan, maka diterima daripadanya segala urusan-urusan yang memberi manfaat sebagai manfaat yang mutlak. Manfaat yang mutlak akan diterima. Maksudnya kalau dia diberikan harta pusaka, diberikan wasiat, dia berhaklah untuk mendapat perkara tersebut, ataupun dia diberikan hibah, diberikan hadiah, maka dia sebab tasarrufat itu akan memberi manfaat padanya. Wala tuqbal tasarrufatuhu ad-darah mahdan, dan tidak diterima segala urusan-urusan yang akan memberi mudarat terhadap dirinya ataupun terhadap hartanya. Misalnya kalau dia menghadiahkan kepada orang lain tak boleh, terima hadiah boleh, nak hadiah kepada orang lain tak boleh. Wa tatawaqqaf tasarrufatuhu al-mutaraddidah bainan naf'i wad-darar, dan terhentilah segala urusan-urusannya yang mempunyai kemungkinan adanya kemanfaatan dan juga kemudaratan, alal iznil minal wali, terhenti atas keizinan wali. Segala urusan jual beli dan segala urusan-urusan yang muamalat ini, dia urusan dia itu akan tawakuf, akan terhenti, dan disoal kepada walinya, adakah kamu bersetuju dengan, adakah kamu beri keizinan atas urusan ini? Kalau wali dia beri izin, maka urusan itu akan menjadi urusan yang sahih. Kalau wali tidak membenarkan, maka urusan itu akan menjadi urusan yang batil. Jadi urusannya itu terhenti atas keizinan daripada wali. Awarid yang ketiga, an-nisyan wa 'aridun ya'ridu lil insani fala yaj'aluhu yatadhakkaru ma kullifa bihi. Satu halangan yang berlaku pada manusia sehingga menyebabkan seseorang itu tidak mengingati apa yang ditaklifkan terhadapnya. Terlupalah, dia tak ingat. Wa huwa la yunafi ahliyatal wujubi wala ahliyatal adab. Dia tidak menafikan ahliya wujub dan juga ahliya adab. Li baqa'il qudrah bi kamalil aqli, kerana sempurna kekuatannya, dia hidup kan. Bi kamalil aqli, dan akal dia masih sempurna, cuma dia lupa je. La yakunu uzran fi sukuti huquqil adab. Nisyan tidak dianggap sebagai satu keuzuran yang boleh menggugurkan hak-hak hamba. Lianna huquqal ibadi la tuhdar, kerana hak hamba tidak boleh disia-siakan. Fala yasqutu haqqan li'abdin binisya'i adaihi fi waqtihi, maka tidak gugurlah hak hamba disebabkan dia lupa untuk menunaikan pada waktunya. Jadi hak hamba seperti hutang kan, jadi hutang dia patut dia kena bayar pada bulan ni, dia terlupa. Jadi kewajipan untuk membayar hutang itu tetap ada pada dirinya, dan orang tu boleh dipaksa untuk membayar hutang yang dia tak laksanakan pada waktu yang ditetapkan. Jadi orang yang lupa ini tidak mengganggu ahliah wujud, sama ada ahliah tak mengganggu ahliahnya, sama ada ahliah wujud dan juga ahliah adab. Amma nisyanu fi huquqillah, adapun lupa pada hak Allah. Lupa pada hak Allah, fa innahu yu'tabaru uzran, maka dia dianggap sebagai satu uzuran. Jadi ini satu contoh awarid yang memberi kesan terhadap sebahagian hukum. Jadi nisyan ini dia memberi kesan pada hak-hak Allah. Hak hamba dia tidak ganggu, sama macam orang yang tidak ada awarid. Tapi hak Allah ada kelonggaran yang diberikan, keuzuran yang diberikan. Bin nisbah ke istihqaqil ismi, dari sudut berhak mendapat dosa. Walakinnahu la yuskitu wujubaha, akan tetapi dia tidak menggugurkan kewajipannya. Dari sudut dosa mungkin tidak dikenakan, tetapi kewajipan tetaplah wajib dilaksanakan juga. Fannasi la ithma alaihi, orang yang lupa ini tidak ada dosa atasnya. Di qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha wudi'a an ummati al-khata'u wan nisyanu wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah Taala menghapuskan dosa atau memaafkan daripada umat aku al-khata'u wan nisyanu, dosa-dosa kesilapan, wan nisyan, dosa disebabkan lupa, wa mastukrihu alaihi, dan dosa disebabkan orang tersebut dipaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak disukainya.
Mislu contoh dia, man nasiya iqamatus salah. Seseorang yang lupa mendirikan sembahyang pada waktunya. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an hadha man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tidur daripada menunaikan solat ataupun dia terlupa, maka hendaklah dia menunaikan solat itu apabila dia ingat. Itu saja yang Nabi suruh. Maksudnya Nabi tidak cela dia, Nabi tidak mengatakan sebarang azab kepadanya, bahkan Nabi kata dia kena tunaikan balik. Sebab itulah kita katakan orang yang lupa ini tidak dikenakan apa-apa dosa. Itu kelonggaran yang Allah Ta'ala berikan bagi hak-hak Allah. Hukum-hukum yang berkaitan dengan hak Allah, cuma kewajipan itu tidak tergugur. Waman akala nasiyan fi nahari Ramadan, barang siapa yang makan secara lupa pada siang Ramadan, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anhu, idza akala ahadukum aw shariba nasiyan falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Barang siapa yang makan kan, iza akala, apabila seseorang itu makan ataupun minum dalam keadaan lupa, falyutimma saumahu, sempurnakan, teruskan puasanya. Puasa dia tak batal dan dia tidak bersalah dan tidak berdosa. Fa innama at'amahu Allah wa saqah, bahkan sesungguhnya Allah Taala yang beri makan kepadanya dan Allah Taala yang memberi minum kepadanya. Ini salah satu, bahkan Allah Taala, Nabi memuji pula. Nabi kata itu adalah satu kelebihan yang Allah Taala berikan kepadanya, kerana Allah yang beri makan dan Allah yang beri minum kepadanya pada waktu, pada hari tersebut, walaupun dia sedang berpuasa. Jadi ini kelonggaran-kelonggaran yang ada pada awarid nisyan ini pada hak Allah Ta'ala, tidak pada hak-hak hamba. Baik, kita tangguhkan dulu kuliah kita pada kali ini. Saya berhenti kepada 3 awarid yang pertama, dan insyaAllah saya akan sambung lagi 3 awarid samawiyah yang berikutnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.